Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati-hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Imam ahli jawatan kuasa masjid, untuk ketua kampung, seluruh pimpinan masyarakat dan seluruh yang hadir pada pagi ini, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, banyak-banyak kita syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita syukur satu nikmat, Allah tambah. Tambah bukan tambah kadang bilangan banyaklah, tapi tambah ada manfaat kebaikan, keberkatan. Berkat tu maksud dia ada manfaat kebaikan. Kita syukur daripada hidup, Allah beri keberkatan dalam hidup. Kita syukur dengan setiap nikmat yang Allah beri. Nikmat tu juga Allah datangkan keberkatan, manfaat. Syukur dengan ujian yang Allah beri. Ujian tu kita syukur. Di sebalik ujian tu ada hikmah, ada manfaat kebaikan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah bangunkan kita pagi ini masih lagi hidup tuan-tuan. Bila mana kita tidur tu mati tau. Itu sedap. Itu sebab kita nak tidur ni, bawa nak tidur tu, jangan tengok benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Takut-takut tidur tu terus bawa kepada mati. Ni nak tidur layan TikTok, nak tidur layan Facebook, layan video. Jadi kita bawa-bawa dalam mimpi benda yang tak elok. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah tadi mematikan kami. Kita tidur tu mati seketika. Kita mati nanti tuan-tuan, itu tidur sampailah Allah bangkit di hari kebangkitan. Macam mana mati, macam itulah bangkitnya. Mati dalam keadaan baik, bangkit pun dalam keadaan yang baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Lebih kurang seminggu saya balik. Jadi apapun seluruh yang dirahmati Allah, kita doa banyak-banyak. Yang dah pernah pergi haji, haji tu mabrur insya-Allah. Mabrur tu bukan hanya waktu dia buat proses haji tu. Sepanjang dia hidup sebelum dia mati, itulah yang sebenarnya mabrur tu. Mabrur bagaimana dia istiqamah dengan amalan kebaikan. Bagaimana istiqamah dengan akhlak peribadi dia. Nabi bagi tahu 3 tanda haji yang mabrur. Orang yang suka sebarkan salam, orang yang suka beri orang makan, dan yang ketiga apa, dia cakap benda-benda yang baik. Ni haji mabrur. Ni tuan-tuan,
Baru ni ramai jemaah dalam keadaan kemah pun sempit, mengamuk tuan-tuan, macam-macam bentuk mengamuk. Dia menyalahkan begini-begini. Setiap yang berlaku memanglah pengurusan dan sebagainya, tapi yang utama dengan izin Allah. Tuan-tuan, saya sebut balik, kita ni hidup dekat dunia, kita tetamu Allah. Bila tetamu Allah, bukan kita rasa kita hebat, sombong, minta dilayan, minta dirai. Sampai ke Mekah minta dirai. Subhanallah. Kita ni kena rai diri kita untuk Allah, persembahkan. Bila tetamu Allah sampai ke tanah haram, tuan-tuan, persembahkan. Macam itulah kita hidup kat dunia ni, kita tetamu Allah. Tetamu Allah bukan hanya di Mekah, bukan hanya di tanah haram, tapi atas muka bumi ni. Dan sampailah Allah panggil balik. Aku dah singgahkan kau kat dunia, panggil balik. Apa yang kau bawa untuk bertemu dengan aku, untuk kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pagi ni tuan-tuan kita ambil kesempatan, kita nak cerita manusia berhak memilih jalan syukur atau kufur. Kita ni tuan-tuan berhak, kitalah yang buat pilihan. Kita nak syukur ke nak kufur? Syukur, kufur. Syukur berterima kasih, syukur menghargai. Kufur tu lupa diri bahasa dia. Kufur tu tak sedar diri. Allahu Akbar. Bahasa dia tuan-tuan. Di dunia Allah Subhanahu Wa Taala telah bentangkan dua jalan, iaitu jalan syukur dan jalan kufur. Terserahlah kepada manusia untuk memilihnya. Itu sebab tuan-tuan, kita ni kena banyak-banyak syukur, kena banyak-banyak berterima kasih, kena banyak-banyak menghargai apa yang Allah beri. Walaupun bentuk zahir yang kita dapat tu macam tak elok, tapi itu kadang yang terbaik di sisi Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kita benci apa yang Allah takdirkan, apa yang berlaku, benci, tak suka, tapi Allah kata tu yang baik untuk engkau. Dan kita suka, kadang setiap sesuatu suka, tapi Allah kata tak baik. Allah jawab apa dia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah tu tahu, sedangkan kita tak tahu. Jadi apa pun tuan-tuan, kita kena banyak sangkaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangkaan yang baik, bukan sangkaan yang tak baik. Kadang dengan sakit lebih kita dekat dengan Allah. Orang yang diuji dengan sakit, sebelum tempoh perjalanan dia nak mati, dia reda, dia sabar tuan-tuan, gugur dosa-dosa dia dan mati tu dalam keadaan bersih daripada dosa. Allah sayang kat kita. Allah nak segera clearkan dosa kita, akan diuji dengan rasa sedih kadang. Diuji dengan rasa penat, diuji dengan rasa sakit. Sampai Nabi SAW sebut, seseorang tu tercucuk jarum, ada titisan darah, dia sabar, dia reda. Di sebalik itu ada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena sedar dosa kita banyak. Bila sebut dosa kita banyak, bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya kita dengan bertaubat, sembahyang sunat taubat, tapi itulah proses-proses dia untuk kita minta ampun dengan Allah. Ingat, dunia ni hanya singgah, hanya menumpang, bukan tempat kekal kita. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, cuba kita hayati ingatan daripada Nabi SAW memberitahu sahabat dan sampai pada kita dalam sebuah hadis yang bermaksud, pada satu hari datang malaikat Jibril menceritakan tentang minta maaf tuan. Bismillah. Pada satu hari datang malaikat Jibril menceritakan tentang keadaan hari kiamat dalam bentuk yang amat menggerunkan sehingga aku menangis. Sehingga aku menangis, Nabi bagi tahu. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, bagaimanakah dosa aku yang terdahulu ataupun yang kemudian? Jibril ni perantara Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni juga tuan-tuan, bila kita mengharapkan redha Allah, Allah akan gerakkan hati kita, detik hati kita kepada kebaikan. Itu sebab Nabi dia tak pernah stop
dalam dia doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, tolong jaga aku. Jangan biarkan aku sendiri walau sekelip mata. Tolong ingatkan, tolong jaga. Jangan serahkan pada diri aku sendiri. Nabi mohon pada Allah. Apatah lagi kita ni. Tuan-tuan, kita ni proses menuju kepada kematian. Proses kita, tuan-tuan, untuk balik pada Allah. Kalau tengok dia punya jalur, tuan-tuan, dia punya perjalanan tu, dunia ni baru gambaran yang ketiga. Alam roh, alam rahim, baru yang ketiga. Nanti hari masuk dalam kubur, alam barzah, hari kebangkitan. Lepas tu yaumul masyar. Lepas tu ditimbang pula. Ditimbang, tuan-tuan. Bagaimana timbangan Allah ni sensitif dengan amalan. Dia akan scan betul-betul. Bahasa timbang yang kita nampak boleh jadi macam timbang emas, timbang ikan, timbang ayam. Tapi timbangan Allah tu subhanallah lebih adil. Lepas tu barulah diperintahkan kita meniti titian surat. Panjang lagi perjalanan. Dan semua tu perlukan bekal yang betul-betul banyak. Itu semua perlukan, subhanallah, bukan hanya bekal, tapi redha dan rahmat Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Wahai Jibril, bagaimanakah dosa aku yang terdahulu? Nabi tanya pada Jibril. Ataupun yang kemudian, adakah ia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Jibril, ya Muhammad, apabila engkau menyaksikan hari kiamat kelak, nescaya engkau akan terlupa dosamu, sama ada diampunkan ataupun sebaliknya. Ni Jibril bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya macam mana keadaan dosaku, yang kau akan lupa. Nabi Allah pelihara, orang yang maksum, orangnya dah dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak cerita, zaman hari ni penuh dengan fitnah. Dekat tanah haram pun viral, tuan-tuan. Dia boleh check in hotel dengan suami orang dan dia tu isteri orang. Berlaku ni. Macam-macam benda ni. Dekat sana bila buat dosa, tuan-tuan, gandaan dosa, pahala gandaan 100,000. Bila mana hilang, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ini berlaku ni. Dekat tanah haram ni pun suasana dah pelik dah. Pelik. Kalau dulu kita tengok tak ada perempuan bekerja, ini perempuan dah bekerja dah. Jual minyak wangi tu macam nak goda dah. Subhanallah, di sebalik jubah tu benda-benda yang pelik-pelik. Bagaimana keadaan lelaki perempuan tu dah jadi macam tanah haram. Itulah yang kita digambarkan. Bagaimana subhanallah, tuan-tuan, kita melihat sendiri bila mana kedai kopi banyak, dia upah satu perempuan untuk duduk, untuk tarik lelaki minum kopi. Pakai purdah, pakai jubah. Itu fitnah lah, tak fitnah. Anak-anak yang muda tu kalau lepak keluar lelaki perempuan, kalau dulu kena saman, hari ni tak. Bapak tegur, mak tegur, bapak dengan mak tu kena saman. Bermakna fitnah. Yang fitnah itulah sebenarnya kita tak boleh nak elak. Mana yang benda tu Nabi sebut, kita kena awasi, kena jaga benar-benar. Jangan meletakkan diri kita dalam keadaan fitnah. Selagi mana, tuan-tuan, kita tetap dengan Quran, tetap dengan ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pegang majlis ilmu ni macam silakan di mana pun, tuan-tuan, kita kena kuat. Kena cari hari ini. Islam dulu datangnya dagang pelik dan akan kembali dagang dan pelik. Nabi bagi tahu kita nak beramal dengan Islam macam memegang bara api, kuat tak kuatlah. Kita nak beramal dengan Islam, nanti satu masa keadaannya dah tak ada suasana Islam dah. Nak istiqamah dengan sembahyang, jaga sembahyang, suasana sembahyang tu dah berkurang. Suasana beramal dengan sunnah Nabi pun dah kurang dah. Allahu Akbar. Itu sebab masjid kena main peranan. Hidupkan benar-benar, tarik ni sekeliling ni semua orang Islam ni, tapi berapa ramai yang tergerak? Berapa ramai yang tergerak hatinya nak datang pagi ni? Itu sebab subuh ni, tuan-tuan, jaga. Subuh ni kena jaga. Orang yang boleh bangkit subuh, lagi-lagi boleh datang sembahyang berjemaah, Allah buang dia daripada sifat perangai munafik. Munafik ni apa? Pura-pura. Dia hanya bangun, berdiri dalam keadaan malas dan keadaan yura'unan nas, riak dan nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Habis. Allahu Akbar, tuan-tuan, kena kuat. Kena banyakkan doa.
Allahu Akbar. Baik, sambung lagi. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum dan Allah telah menjanjikan keampunan terhadap dosanya yang terdahulu ataupun yang kemudian, namun apabila baginda mendengar perkabaran hari kiamat daripada Jibril yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenang akan dosanya, sama ada akan diampunkan atau sebaliknya. Nabi pun fikir macam tu. Ia disebabkan perkabaran daripada Jibril mengenai suasana hari kiamat yang amat mengerikan dan menggerunkan. Kiamat tu ngeri, tuan-tuan. Ngeri. Tiupan sangkakala tu mudah mengerikan. Mula-mula mematikan, sangkakala kedua menghidupkan balik. Dan panggil semua kumpul daripada mana pun, daripada dalam tanah, bongkar keluar. Tuan-tuan, perkara ni perkara sama'iyat, kita hanya dengar dan wajib kita percaya dan wajib kita imani. Tengok diri kita, tuan-tuan, ya Allah, macam mana nanti? Gambaran di Arafah, tuan-tuan, orang yang pergi haji baru-baru ni, gambaran umpama di mahsyar. Dengan putih. Subhanallah, tuan-tuan, kusut masai. Apa maksud kusut masai? Dalam keadaan itulah nak menggambarkan apa yang kita ada. Duit banyak pakai kain itulah. Harta banyak pakai kain itulah. Kau sultan ke, kau agung ke, macam itulah keadaan dia. Tuan-tuan, dengan merungut, dengan macam-macam. Allah Akbar. Saya cerita ni bukan kita nak mengaibkan, tapi kita banyak-banyak muhasabah balik lah. Ada yang setiap tahun pergi, tuan-tuan. Ada satu hamba Allah, dia kaya, setiap tahun dia pergi. Ustaz, saya ni dah kali ke 12, dia kata. 12. Wah, habis kena panggil haji ni 12 kali lah tu. Allah Akbar, betul. Dia bukan title yang kita nak sebenarnya. Tapi kalau kita muhasabah balik, bagaimana kemuncak rukun Islam yang kelima, itulah sebenarnya nak bentuk kita punya peribadi, perangai kita. Makin tunduk, makin takut pada Allah atau makin sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar ni, kita duduk ni. Bukan saya nak mengajar, tapi saya nak sampaikan apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Allah bagi tahu. Belajar ni kita nak bagi faham ibadah kita. Nak bagi faham untuk apa kita hidup. Itu sebenarnya, tuan-tuan. Macam itulah orang yang kerja haji, macam itulah orang yang sembahyang, dia tak faham kenapa dia sembahyang habis. Ada orang sembahyang dia tak faham, syahadah dia tak faham, puasa dia tak faham, zakat dia tak faham, sampailah haji dia tak faham. Jadi sia-sia segala ibadah dia. Allahu Akbar. Nak bentuk kita punya ni hati ni. Kesan ibadah bukan luaran, tapi kesan ibadah hati kita ni. Makin tunduk, makin takut dengan Allah. Baik. Ini menunjukkan bahawa perkabaran mengenai kiamat itu sangat mustahak bagi orang-orang yang beriman. Perkabaran tentang kiamat ni saya kabur juga untuk saya, tuan-tuan. Sangat penting untuk orang-orang yang beriman, bagi mencetuskan apa dia, keinsafan dan kesedaran yang mendalam. Perkabaran kiamat itu mendorong orang yang beriman akan menghitung dosa masing-masing, sehingga mereka merasa amat bimbang kalau Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Nabi dapat perkabaran kiamat daripada Jibril, mikir dosa. Kita ni pagi ni, tuan-tuan, mudah-mudahan fikir dosa kita. Subhanallah. Sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya. Timbangan yang boleh scan sebesar habuk pun kita punya amalan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita ni bila Allah nak kita dalam kebaikan, dia akan dekatkan kita dengan kebaikan. Allah redha dengan setiap apa perbuatan kita, dimudahkan dengan kebaikan-kebaikan. Doa jangan putus-putus. Ya Allah, jangan sekat aku daripada melakukan kebaikan. Jangan sekat aku daripada dekat dengan rahmat dan redha Engkau, ya Allah. Hari ni apa benda yang bawa redha Allah, rahmat Allah, cari, tuan-tuan. Masa kita suntuk. Apa maksud suntuk? Hidup kita ni perjalanannya laju atas dunia. Masa kita terlalu cepat. Kadang tak sempat pun untuk kita taubat. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Ingatan terhadap hari kiamat amat berguna sebelum datangnya hari itu. Sekiranya manusia telah berhadapan dengan kiamat, berada di mahsyar dan menyaksikan serta merasai kesengsaraannya, ketika itu sudah terlewat untuk memikirkan
sama ada Allah mengampunkan dosa mereka ataupun tidak. Dah sampai kiamat baru nak mikir, dah tak guna dah. Nak fikir ni hari ni. Nak fikir sekarang ni ada kesempatan. Bila roh dah kat sini tuan-tuan, gharah-gharah ni, kita nak mati dah bunyi macam tu tuan-tuan, dah tak guna dah. Ya Allah minta ampun, ya Allah tolong ampunkan. Tak tuan-tuan. Jadi apa yang kita hadapi, ingatan saya yang bercakap yang utama tuan-tuan, ni proses kita nak bersihkan dosa kita. Kiamat huru hara, belum kiamat pun keadaannya huru hara, bagaimana keadaannya. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, mengingati akhirat sudah sewajarnya berkekalan dalam hati setiap mukmin. Sekiranya hati manusia kosong daripada ingatan itu, menyebabkan mereka lalai dengan kesenangan dunia yang sementara, terpesona dengan keindahan duniawi. Zaman hari ini fitnah bila mana nampak dunia mempersonakan, sibuk dengan dunia lagi. Haji buat apa Haji pencen ni itulah ustaz, ada sikit-sikit ni projek ni. Habis tak ke masjid tu lah, sibuk, busy ustaz, busy. Kita nak bila lagi? Nak tunggu pencen bila lagi tuan-tuan? Kita dengan Allah tak ada pencen tau. Ni selagi kita mati, belum mati ni, selagi itulah kita kena khidmat untuk Allah. Cubalah tuan-tuan. Tak salah kita berbisnes, tak salah kita berniaga. Dunia ni alat bukan matlamat, penghubung. Allahu Akbar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia tidak lain tidak bukan hanya yang indah, yang personakan. Dia tarik hati ni. Hati-hati tuan-tuan, saya lah ingatan yang utama. Hati-hati tuan-tuan. Itu sebab Nabi tak risau bila sepeninggalan dia kepada umatnya akan patah balik pada agama, tak, kata Nabi. Yang aku risaukan bila mana dibentangkan kekayaan depan mata ni, sampai jadi lupa, sampai jadi lalai. Allahu Akbar tuan-tuan, doa banyak-banyak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya wal mamat, fitnah waktu hidup dan fitnah mati. Wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Amal doa ni kita digalakkan tuan-tuan, tahiyat akhir sebelum bagi salam, doa ni. Ya Allah, hindarkan daripada azab kubur, azab neraka, azab kubur, fitnah waktu hidup, fitnah waktu mati. Hidup lalai tu fitnah, mati lalai pun fitnah. Dan akhir sekali, Masih Dajjal. Dajjal ni bukan daripada jin, bukan daripada golongan hantu, tapi manusia yang Allah panjangkan usia dia, yang Allah beri dia kelebihan, dia boleh tarik manusia ni. Zaman hari ni zaman pelik, orang suka pada benda yang pelik-pelik. Allahu Akbar tuan-tuan, sikit lagi. Baik, justru itu umat Islam hendaklah sentiasa mewujudkan suatu majlis ilmu yang mengingatkan mereka kepada akhirat. Majlis ilmu macam pagi ni, kena cerita tentang akhirat, cerita tentang kiamat. Jangan terpengaruh dengan golongan sekular yang menganggap bahawa mengingati mati ataupun akhirat itu sebagai jumud. Saya dulu tuan-tuan jadi imam di Kuala Selangor, suka ngajar mana-mana surau kan, bawa kitab Tazkirah fi ahwalul mauta, hal ehwal tentang kematian. Sampai kan ada orang sebut, panggil saya Ustaz Mati. Asal ceramah je cerita mati. Dia tu bila nak mati, dia kata merencatkan semangat nak hidup. Cerita mati ni jumud. Ni sekular lah ni, sekular. Yang komen tu pun orang pejabat agama. Ini tuan-tuan, kadang ni kita, subhanallah, zaman hari ni kena hati-hati lah. Kita kena kuat. Kebaikan yang kita nak cari, nak tempuh, akan ada cabaran. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, tidak membangun. Dia kata ingat mati ni tidak membangun ataupun anti pembangunan. Sebaliknya, dengan mengingati akhirat, manusia akan lebih membangun dalam arti kata membangun menurut kehendak syariat Allah. Kita yang sedar dunia akan kiamat, kita ni akan membangun. Kita akan berhati-hati. Setiap yang kita bangunkan, setiap yang kita usahakan, oh akhirat ada ni, Allah akan nilai ni, Allah akan cek ni, Allah akan tanggung. Dia akan tanya balik, tanggung, kita kena tanggung dan kena jawab. Itu namanya tanggungjawab. Yang kita tanggung ni dan kita kena jawab. Amanah setiap kita ni. Allahu Akbar. Sebaliknya dengan mengerti akhirat, manusia akan lebih membangun. Dalam arti kata membangun menurut kehendak syariat Allah, bukan membangun dalam situasi melupakan peraturan Allah.
iaitu halal dan haram, bukan pembangunan yang membenarkan wujudnya kilang arak dan berbagai-bagai jenis perjudian yang dilesenkan. Ni hari ni Islam hadari ke Islam apa ke madani ke apa, tuan-tuan, Islam ni hanya satu. Tak ada benda yang ada gabungan. Sekula ke benda hari ni, hati-hati tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah. Islam kita yang dibawa daripada Al-Quran ikut. Bawa atas nama Islam tapi Quran jauh, habis. Hadis Nabi tak ikut, habis. Ni tuan-tuan, ni kena pegang. Selagi mana kita Islam tu pakaian, cara hidup kita, panduan, pedoman kita. Ni rujukan tuan-tuan. Kadang lepas semayang kan, buka, baca, ada terjemahan, dan kita cuba faham. Ni Al-Quran ni tuan-tuan, satu masa pagi-pagi nak buka, hilang dah tulisan. Adanya hari ni, inilah pedoman. Adanya hari ni, inilah rujukan kita. Jangan jauh. Cantik masjid dok buat macam ni kan, baca lepas sembahyang, terjemahan, silakan. Lepas tu tengok asbabun nuzul dia. Ahli Quran bukan yang ngapal Quran tinggal lah. Ahli Quran bukan pakar teranum, pakar tajwid tak, tapi yang benar-benar berpandukan Quran, rujuk Quran dan beramal dengan Quran. Itu namanya ahli Quran. Akan datang Quran di akhirat nanti jadi saksi yang paling special. Jangan malu tuan-tuan tak reti mengaji, belajar, ada masa. Daripada kita dimalukan oleh malaikat Allah. Benda lain kita boleh belajar, Quran ni kita kena benar-benar peruntukkan masa belajar. Baik, ulama yang menjadi obor dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi mengingatkan ummah mengenai akhirat. Ketua keluarga membimbing rumah tangga mereka ke arah wawasan akhirat. Wawasan akhirat, bukan wawasan 2020 dah. Ni dah 20 apa dah tuan-tuan? 2023 dah. Wawasan akhirat. Selalu dibacakan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, hati mereka akan sentiasa terpaut dengan syariat Allah. Orang-orang mukmin tidak wajar mengabaikan tempat-tempat yang selalu dibacakan firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, daripada surah An-Naba, kalau kita tak mampu daripada awal, surah An-Naba tu juzuk amma ke belakang, banyak cerita berkisar tentang kiamat. Zalzalah, zilzal, al-qari'ah. Apa lagi tuan-tuan? Banyak cerita. Wan nazi'ati gharqa. Bila mana nyawa ni diregut dengan seregut-regutnya pada orang yang bukan beriman. Baca tuan-tuan. Kita tak mampu daripada awal, juzuk amma ni kita hafal dan tengok terjemahan dia. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Qari'ah, manusia ni bila terjadi kiamat, dia macam kelkatu. Kelkatu ni macam mana? Dia tak tahu, dia terbang, tak tahu hala tuju dia. Tapi orang yang beriman, takut macam mana, Allah akan pandu hati dia. Dia reda, takut. Tapi dia selesa dengan apa yang dia usahakan dulu waktu dia hidup. Tuan-tuan, kita nak ibadah ni penat, tapi penat yang berbaloi. Kurang tidur sebab nak ibadah, sebab nak sujud, nak minta ampun. Silakan tuan-tuan. Kerja ibadah jadi hamba Allah ni penat. Tapi penat yang Allah, subhanallah, Allah sayang, Allah rahmati. Usahalah. Dunia ni selesa. Dunia ni pengaruh dia banyak. Syak tuan-tuan dunia ni. Oh, kereta mewah begini-begini. Tak salah kereta mewah. Digunakan kebaikan, bukan untuk sombong. Rumah bukan hanya untuk gah macam istana, sombong. Tak. Diisi dengan suasana yang baik. Cuba cek rumah kita tuan-tuan. Malaikat ulang alik datang ke syaitan yang duk ulang alik datang? Malaikat ulang alik datang apa? Bila mana rumah tu diisi dengan suasana ibadah. Suami isteri sembahyang jemaah sama-sama, mengaji sama-sama, zikir sama-sama. Tuan-tuan, biarlah rumah tu kecil, tapi malaikat sentiasa menaungi doa, ya Allah ampunilah si fulan yang ada dalam rumah ni. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Orang mukmin tidak wajar mengabaikan tempat-tempat yang selalu dibacakan firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apabila mereka diberi amanah memimpin ummah, negeri ataupun negara, mereka akan sentiasa mengajak rakyat ke arah yang diredai Allah melalui kuliah-kuliah ataupun ucapan. Jangan sampai kelak apabila hampir mati baru sibuk hendak panggil tok guru. Ni contoh ni dalam buku ni. Saya baca yang dalam buku ni. Bukan mandai-mandai. Pak lebay supaya membacakan surah Yasin dan sebagainya.
Padahal semasa hayatnya mereka tidak langsung mengambil tahu apa yang terkandung dalam surah Yasin. Budaya kita ni tuan-tuan, orang meninggal baca Yasin. Nak meninggal baca Yasin. Dah meninggal pun baca Yasin. Dah dikubur pun baca Yasin. Apa kau dapat? Tak tahulah, baca je Ustaz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Antara ayat dalam surah Yasin. Di hari mulut nakhtim, Allah tutup, Allah katup ni. Ulama huraikan bila tutup mulut dia pakai macam kekang kuda tu. Kuda kan dipakaikan besi, ditarik dah akan ikut je orang yang tunggang ni. Dikat macam tu. Jadi yang bercakap apa dia? Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, setiap apa yang mereka buat. Tuan-tuan, pagi ni kita buka. Itu sebab pagi-pagi ni jangan tinggal. Antara kelebihannya kita baca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah cerita pasal kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadzibah. Bila terjadinya kiamat, siapa pun tak boleh nak dustakan. Khafidatur rafi'ah. Allah angkat darjat orang yang sepatutnya diangkat, dan Allah rendahkan darjat orang yang sepatutnya direndah-rendahkan. Kita ni tuan-tuan, subhanallah, muhasabah banyak-banyak. Baik, Ibnu Mubarak meriwayatkan sebuah hadis daripada Salman Al-Farisi bahawa matahari di mahsyar itu tidak memberi mudarat kepada mukmin dan mukminat. Matahari nanti dekat akhirat tuan-tuan seolah-olahnya sejengkal daripada kepala kita ni. Panas. Digambarkan dia sampai otak kita ni menggelegak. Tapi tak beri kesan pada orang beriman, yang lelaki juga yang perempuan. Yang beri kesan orang yang tak pernah beriman, yang sombong dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Menurut Al-Qurtubi, jika dilihat daripada makna zahir hadis itu, bahawa setiap mukmin lelaki dan perempuan tidak akan merasa panas dengan matahari mahsyar kelak. Tetapi maksud hadis itu bukanlah begitu. Kerana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Miqdad bin Aswad, disebutkan bahawa matahari di mahsyar itu tidak memberi mudarat hanya kepada mukmin yang kamil. Bukan hanya sekadar beriman, tapi sempurna iman dia. Ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, doa banyak-banyak. Ya Allah, berilah kekuatan aku untuk jadi orang yang beriman, yang kamil, yang sempurna, yang benar-benar taat, takut pada Engkau, ya Allah. Amin. Doa banyak-banyak. Hari-hari doa jangan putus. Tuan-tuan, hari-hari doa jangan putus. Saya nak sebut tuan-tuan, kadang orang tanya, Ustaz, macam mana boleh pergi ke Mekah? Saya kata semua dengan izin Allah. Kita doa, kita harap pada Allah. Bukan doa harap pada manusia. Saya bukan orang kaya, bukan banyak duit tuan-tuan, tapi Allah undang. Asbab jadi petugas. Allah nak kita sampai-sampai. Kadang bukan dengan duit tuan-tuan. Orang ada duit pun tak sampai. Yang banyak harta pun tak sampai. Pergi umrah, pergi haji tuan-tuan, Nabi SAW sebut, sampai satu tahap pergi haji itu dengan tujuan komersial, bukan tujuan ibadah. Orang kaya pergi haji, kalau bukan kerana Allah tuan-tuan, dia nak tunjuk kekayaan banyak, setiap tahun boleh sampai. Orang miskin pergi haji, pergi nak minta sedekah, nak minta sumbangan aja kerjanya. Pergi sebagai businessman, dia nak kembangkan bisnes dia. Duk cerita pasal kau bisnes apa. Pergi haji sebagai apa tuan-tuan? Sebagai tiktokers, sebagai influencer, nak konten aja. Tuan-tuan, betul. Saya pergi dengan ada satu orang ni, glamour lah. Kejap-kejap Ustaz nak buat konten. Tak pasal-pasal aku pula kena ambil gambar kan. Ustaz tolong rakam tolong rakam. Ustaz kena buat konten ni, orang kena tengok. Kita nak kena raih follower. Tuan-tuan, dunia ni nak raih follower. Follower paling ramai tuan-tuan sebelum adanya media sosial siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, ramai follower dia tau. Tapi ke mana tuan-tuan? Neraka. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Cilaka. Allah Akbar tuan-tuan, hari ni kena banyak muhasabah. Yang glamour yang duk buat konten tu ustaz juga. Tak ceritalah tuan-tuan. Tapi itulah kadang dugaan kita. Dugaan bila dah glamour, kena buat ustaz.
Kalau tak, bila kita kurang konten ni, nanti dia turun. Turun follower. Ustaz berapa follower Ustaz? Dia tanya saya pula. Kata tak apa. Yang penting follower daripada malaikat doakan kita. Dunia ni biar kita tak dikenali. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, tuan-tuan, zaman tabi'in. Macam mana dia ada penyakit sopak. Dekat dunia ni orang hina, dia kutuk dia macam-macam. Dia tanya dengan mak dia seorang anak yang taat. Bagaimana Nabi bagi panduan, nanti kalau hidup lagi zaman tabi'in ni, cari Uwais Al-Qarni yang ada tanda dekat tangan dia. Minta dengan dia, doa dia mustajab. Jadi mak dia nak pergi haji. Dia nak pergi haji. Bila nak pergi haji, dia kata susah ni mak. Jadi apa yang dia buat, dia kendung anak lembu tu ulang-alik. Pernah dengar cerita dia kan, ulang-alik naik bukit kendung. Dia kata Uwais ni gila ni. Rupa-rupanya dia nak berlatih nak kendung mak dia. Pergi ke Mekah. Tuan-tuan, betul. Saya tengok ada jemaah tu bawa mak dia. Saya kata sabar, kuatkan semangat. Pimpin mak, bawa mak. Inilah peluang untuk kita ni. Dalam ibadah ni, inilah kemuncak dia ibadah ni. Ada yang tuan-tuan, depan mata saya ni berlaku lama dah. Dia tolak mak dia. Dulu waktu tu wheelchair boleh kat bawah. Tolak mak dia kan. Tiba-tiba mak dia tarik. Mak terbuang air kat sini. Dia punya tengking mak dia. Depan Kaabah, sebelah tu Kaabah. Subhanallah, apa yang jadi tuan-tuan? Tiba-tiba dia terduduk. Mak dia yang duduk kat wheelchair tu, dia boleh bangun, boleh berdiri. Dia letakkan anak dia kat situ pula. Subhanallah, ni real tuan-tuan berlaku. Kita ni apa nak sombong. Kadang Allah uji-uji tu, di sebalik tu Allah nak tengok. Ada yang mengamuk. Laki bini bergaduh. Ada yang cerita dengan saya, isteri tak sihat, tak boleh nak lontar macam-macam. Lepas tu dia sebut, itulah Ustaz balasan dia kurang ajar dengan saya agaknya. Saya cakap dengan suami tu, bang jangan macam tu, redakan. Datang jauh-jauh ni. Duit kita kumpul. Redakan sama-sama. Jangan kita mudah nak hukum, dah kita ajar. Isteri tak betul, kita ajar. Macam-macam. Allahu Akbar. Baik, sikit lagi. Tetapi sekiranya mukmin yang tidak sempurna, iaitu mukmin yang amal ibadah mereka tidak sempurna, kadang-kala meninggalkan solat, dalam taat ia bercampur pula dengan perbuatan maksiat, yang baik dilakukan dan yang buruk dibuat juga, mereka akan menderita dengan kepanasan matahari akhirat yang mereputkan semua daging. Mereputkan semua daging. Otaknya mendidih apabila matahari di atas ubun-ubun mereka. Yang jadi fitnah hari ini pun tuan-tuan, sembayang-sembayang tapi maksiat. Solat-solat tapi maksiat. Itu sebab tuan-tuan, solat yang sempurna dia akan cover kita daripada buat maksiat. Doa tuan-tuan. Kita sembayang lama dah. Tuan-tuan depan saya ni umur 60, 70, dekat 80, 90. Sembayang kita macam mana? Benar-benar kualiti atau tidak? Bila umur bertambah, tambah kualiti ibadah. Orang mukmin yang kamil akan dijemput oleh Allah untuk bernaung di bawah bayang arasy Allah. Ada 7 golongan mukmin kamil sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil catatan, 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan rahmat Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, raja, pemerintah yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidupnya berbuat ibadah, yakni taat kepada Allah. Lelaki yang hatinya mu'allaqatun fil masajid, tergantung, terikat dengan masjid. Apabila keluar meninggalkan masjid, hatinya sentiasa ingin untuk pergi ke masjid untuk beribadah semula. Tu, terikat, terpaut dengan masjid. Nak balik tu pun nak datang lagi. Ada orang kadang tak suka datang masjid, datang hanya hari Jumaat aja. Hari Jumaat je datang. Allahu Akbar. Nak tengok orang Islam hari Jumaat, hari raya. Ni kata ulama kan, hari raya ramailah. Nak tengok orang mukmin, tengok waktu subuh dia. Waktu isyak, waktu subuh tu. Itulah baru nampak benar-benar. Baik. 2 orang yang berkasih, bersahabat kerana Allah, berjumpa dan berpisah kerana Allah. Ni dekat akhirat Allah akan naungi. Lelaki yang mengingati, berzikir kerana Allah seorang diri sehingga mengalirkan air mata. Lelaki yang digoda oleh wanita cantik, mengajak melakukan maksiat, tetapi dia menolak dengan katanya, bahawa sesungguhnya aku amat takutkan Allah
yang mentadbir sekalian alam, dan akhirnya lelaki yang bersedekah dengan ikhlas kerana Allah sehingga ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Ini golongan. Kenapa disebut lelaki? Lelaki inilah, bila disebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dia memimpin perempuan. Itu sebab tuan-tuan seluruh yang dirahmati Allah, wanita ni bila dia taat Allah yang utama, taat suami, dia akan mudah masuk dalam syurga. Tapi bila dia tak jaga ni, itulah yang menyebabkan dia tercampak. Neraka dipenuhi ramai wanita, syurga dipenuhi ramai lelaki. Itu sebab syurga ni Allah datangkan ada bidadari untuk memenuhi kesunyian lelaki. Oh, seronok Ustaz dengar tu. Seronok Haji gelak kan. Oh, betul ke Ustaz? Betul. Bidadari berapa orang? Tanya pula. Tuan-tuan ni, kadang perempuan bila dengar macam ni, habis kami ni taat betul-betul pada Allah, taat betul-betul pada suami. Jangan abaikan. Setiap kita ni ada syurga di sebalik tu. Pintu syurga ada 8. Saya sebut sepintas selalu. Daripada solat, daripada puasa, daripada amal jihad kita. Duduk ni jihad tuan-tuan. Dengar ceramah ni ngantuk pagi-pagi ni jihad ni. Kita pergi kepada kebaikan tu jihad. Yang keempat, pintu daripada apa tuan-tuan? Pintu daripada hormat mak bapak. Yang kelima, pintu ashabul yamin, ikut sunnah Nabi. Cara hidup Nabi kita ikut. Yang keenam, pintu apa tuan-tuan? Pintu menahan marah. Menahan marah pun ada. Yang ketujuh, pintu memaafkan orang lain. Dan yang ke-8, pintu apa dia? Pintu yang disebut pintu sedekah. Ni yang akan dinaungi di akhirat orang yang suka bersedekah. Senyap-senyap. Dia tak perlu nak hebah-hebah. Baik, sikit lagi tuan-tuan, sebagai kesimpulan, demikianlah 7 golongan mukmin yang kamil, iaitu golongan yang tidak akan merasa kepanasan matahari akhirat kepadanya. Walaupun matahari itu berada di atas ubun-ubun, dekat sangat, tapi tak panas. Mereka selamat daripada segala huru-hara akhirat. Tidak merasa dahaga dan lapar. Tidak berendam dalam lautan peluh. Ada yang berendam dalam lautan peluh tuan-tuan. Bukan peluh orang lain, peluh dia sendiri. Walaupun jiran sebelahnya karam dalam peluh masing-masing, tidak jemu menanti keputusan mahkamah Allah. Walaupun orang lain keletihan menunggu beribu tahun lamanya. Sehari di akhirat 10,000 tahun. 10,000 tahun tuan-tuan. Kita nak mikir, ya Allah, macam mana ni? Nabi digambarkan dalam Syama'il Muhammadiyah tentang peribadi Nabi. Uban dia di kepala belasan. Kesan daripada baca surah-surah yang berkaitan dengan kiamat, Nabi akan risau tentang umat. Uban tu sebab apa risau? Tuan-tuan yang beruban lebih daripada belas tu jangan pula dihitamkan. Ini nak cerita Nabi. Habis Ustaz tak ikut sunnah. Tak, itu sunnatullah. Allah dah cipta macam tu, jangan kita nak ubah. Ini dia tengok lebih daripada belah-belah dia hitamkan. Ni tuan-tuan haram hukumnya kita hitamkan. Ikut biar ikut je. Beruban ni wibawa tau. Nabi Ibrahim mula-mula beruban, dia tanya dengan Allah, ya Allah, ni apa benda ni? Allah kata tu tanda wibawa, cahaya. Cahaya bagi ingat. Dah tua. Oh, dah tua. Dia tak boleh terima, dah tua tau. Hitam semua. Allah Akbar. Bukan sinilah Mongolia sana kan. Tuan-tuan, yang akhir sekali, hitung. Kita hitung, kita kira diri kita masing-masing. Adakah kita tergolong dalam golongan mukmin yang kamil ataupun sebaliknya? Sekiranya seorang mukmin itu takutkan bahaya hari kiamat, hari akhirat yang sangat menggerunkan itu, maka apakah usaha yang sudah dilakukan? Kita takut tentang kiamat, apa yang berlaku tentang kiamat, apa yang kita dah usahakan bagi menghindari kesengsaraan akhirat. Di dunia Allah telah bentangkan 2 jalan. Saya ulang balik, 2 jalan. Iaitu jalan syukur, makin taat, atau jalan kufur, makin jauh dengan Allah. Terserah pada kita untuk memilihnya. Wallahu alam. Sadaqallahul azim, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat pada pagi ini. Minta maaf banyak-banyak. Bila satu-satu ilmu bukan nak cari salah siapa, tapi salah diri kita sendiri. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sedar dia akan mati, dia akan sibuk perbaiki dirinya sebelum dia mati. Taubat atas dosa dia. Himpun segala amalan dia untuk bekal dengan sebaik-baik bekal di akhirat nanti. Wallahu alam.
Minta maaf zahir batin. Maafkan saya, doakan saya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada pagi ini, ya Allah. Kau lentur hati kami dengan ingatan Kau, ya Allah. Peringatan tentang akhirat, ya Allah, daripada kalam kekasih Kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan benar-benar terkesan, insaf, sedar dalam hati dan jiwa kami, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang lalai, dengar, sedar, tapi buat-buat tak sedar. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Perbaiki diri kami yang penuh dengan dosa ini, ampunkan dosa-dosa kami. Ingatkan kami dengan petunjuk hidayah Engkau, ya Allah. Jadikan umur kami yang tersisa, yang berbaki, kami makin taat, bukan kami makin jauh daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, ya Allah. Matikan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kebaikan akhiran yang baik, ya Allah. Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah, dalam keadaan perakhiran yang buruk, ya Allah. Ya Allah, akhirat penuh dengan bahaya, akhirat penuh dengan musibah. Jangan jadikan kami ada bahaya, ya Allah. Jadikan benar-benar kesan kebaikan kami untuk akhirat kami, pelindung kami dalam keadaan naungan arasy Allah, arasy Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istajibillahumma du'a'ana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sila tuan-tuan salam sama-sama, minta maaf, minta doa. Macam mana Nabi SAW tak tinggal minta maaf jumpa siapa pun, tak tinggal minta doa jumpa siapa pun.